Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Fakri bin Ramli dari SMA Datuk Haji Tan Ahmad, Simpang Durian, Negeri Sembilan. Terima kasih pihak IIUM kerana menjemput saya sebagai salah seorang speaker bagi IMC 2021. Okey, pada perkongsian saya pada kali ini ialah bagaimana ingin membuktikan beberapa rumus yang biasa awak gunakan. Rumus yang pertama yang ingin dibuktikan ialah teorem Pythagoras. Menurut Tech Education, terdapat hampir 350 cara membuktikan teorem Pythagoras. Dan saya akan tunjukkan 4 daripadanya. 2 secara visual dan 2 lagi secara aritmetik. Seterusnya, bagaimana hendak membuktikan satu trigonometri identity. Seterusnya, matrix identity. Dan akhir sekali, luas bagi sebuah bulatan. Alright, ini adalah cara pertama bagaimana hendak membuktikan teorem Pythagoras. Okay, katakan saya ada satu segitiga bersudut tegak. Dan saya akan jadikan setiap sisi itu dengan segi 4 sama. Dan satu sisi dengan sisi A dan luas bagi segi 4 sama ini ialah A kuasa 2. Katakan sisi ini adalah B, maka luas segi 4 sama ini adalah B kuasa 2. Dan katakan sisi ini adalah C, maka luas segi 4 sama ini ialah C kuasa 2. Menurut teorem Pythagoras, A kuasa 2 ditambahkan dengan B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jadi kita nak buktikan adakah luas segi 4 sama ini ditambahkan dengan luas segi 4 sama ini sama dengan luas segi 4 sama ini. Maka caranya saya akan pilih satu titik di sini dan saya akan gariskan satu garis yang lurus menyentuh satu lagi di sini di mana panjang garis itu adalah bersamaan dengan panjang C seperti ini. Di mana panjang ini, garis ini bersamaan dengan panjang C. Seterusnya saya akan buat pembahagi 2 sama serenjang bagi garis ini. Bagi membahagikan segi 4 sama ini kepada 4 bahagian. Jadi saya ada 4 bahagian bagi segi 4 sama yang ini. Dan 1 bahagian bagi segi 4 sama ini. Jadi saya akan potong segi 4 sama ini kepada 4 bahagian mengikut warnanya. Dan saya akan susun ke dalam segi 4 sama ini. Jadi selesai dipotong, saya akan susun seperti ini. Dan akhir sekali saya akan masukkan segi 4 sama ini ke tempat kawasan putih ini. Maka terbukti secara visual hasil tambah luas segi 4 sama ini dengan segi 4 sama ini bersamaan dengan luas segi 4 sama ini. Maka itu adalah cara yang pertama. Ini ialah cara yang kedua. Katakan saya ada 4 segitiga yang serupa disusun seperti ini. Katakan saya ada 4 segitiga yang serupa, pink, purple, biru dan coklat disusun seperti ini dengan sisi A, B dan hipotenus C. Di mana luas bagi segi 4 yang berwarna putih ini adalah C di darab C, iaitu C kuasa 2. Jadi saya akan gerakkan segitiga ini ke sini, segitiga ini ke bawah dan ini ke kanan bagi membentuk seperti ini. Di mana luas bagi segi 4 besar ini
adalah sama dengan luas bagi segi 4 besar di sini. Dan luas bagi kotak putih ini adalah sama dengan hasil tambah kotak putih ini, di mana luasnya takkan berubah. Maka saya labelkan semula bagi setiap sisi ini, dan saya kira luas bagi kotak putih ini dan luas kotak putih ini adalah A kuasa 2 dan B kuasa 2. Di mana sisi A didarabkan dengan A, dapat A kuasa 2. Dan sisi B didarabkan dengan B, kita dapat B kuasa 2. Maka hasil tambah A kuasa 2 ditambahkan dengan B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Terbukti teorem Pythagoras, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, ini adalah cara yang ketiga bagaimana kita nak membuktikan teorem Pythagoras itu benar. Jadi kita ambil susunan pada cara yang kedua sebelum ini. Dan kita tahu segi 4 ini ialah sebuah segi 4 sama dengan sisi A tambah B. Sisi dia adalah A tambah B panjangnya. Sisi ini A ditambahkan dengan sisi ini B. Sama bagi sisi-sisi yang lain. Dan kita tahu luas bagi segi 4 sama ini ialah A tambah B didarabkan dengan A tambah B. Jadi A tambah B didarabkan dengan A tambah B. Kita juga tahu bahawa luas segi 4 sama ini adalah gabungan luas bagi 4 segitiga yang sama saiz dan juga satu segi 4 yang berwarna putih di sini dengan dia punya luas C kuasa 2. Jadi dia bersamaan dengan 4 darab segitiga serupa ditambahkan dengan satu segi 4 sama. Okey, jadi kita kira yang ini kita akan dapat A kuasa 2 ditambahkan dengan 2AB ditambahkan dengan B kuasa 2. Dan bagi mencari segitiga serupa ini luasnya, kita tahu formula segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi bagi 4 segitiga, 4 didarabkan dengan 1/2. Kita boleh ambil dia punya sisi ini B didarabkan dengan A. Darabkan dengan B, didarabkan dengan A. Dan kita tahu luas segi 4 sama ini ialah C kuasa 2. Ditambahkan dengan C kuasa 2. Dan kita calculate. Dan kita dapat 2AB tambah C kuasa 2. Ini adalah A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Dan kita boleh cancel out 2AB, 2AB dan kita akan dapat A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Menepati hukum teorem Pythagoras. Okey, ini adalah cara keempat bagaimana saya nak membuktikan teorem Pythagoras A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C. Okey, saya ada satu bulatan di sini dengan diameter PQ dan pusat O. Saya akan pilih satu titik di sepanjang lilitan bulatan ini untuk saya buat satu perentas yang bersambung dengan Q di sini. Tekan saya pilih di sini. Dan saya sambungkan satu perentas RQ. Dan juga saya sambungkan dengan pusat RO. Diberi di sini katakan jejarinya ialah C. Maka di sini ialah segitiga sama kaki. Katakan sudut di sini bernilai theta. Maka saya boleh cari sudut di sini iaitu 180 tolak theta dibahagikan dengan 2. Dan sini pun adalah nilainya yang sama. 180 tolak theta dibahagikan dengan 2. Next, saya akan sambungkan P juga dengan R bagi membentuk satu lagi segitiga sama kaki. Dan saya tahu sudut di sini ialah 180 ditolakkan dengan theta.
Jadi saya boleh cari nilai di sini. Nilainya ialah theta dibahagikan dengan 2. Yang berwarna purple ini. Sudutnya bernilai theta dibahagikan dengan 2. Seterusnya saya akan buat satu garis serenjang dengan diameter melalui titik R. Satu garis serenjang RS melalui titik R dengan diameter ini. Jadi kita dapat satu segitiga bersudut tegak di sini. Dan di mana katakan panjang RS ini ialah B. Dan panjang SO ini ialah A. Maka panjang PS ialah jejari semua adalah C. Maka panjang PS ialah C ditolakkan dengan A. Okey, next seterusnya saya nak cari sudut di sini. PRS. Bagaimana saya nak cari sudut itu? Kita tahu sudut satu segitiga ialah 180 dan ini ialah segitiga bersudut tegak. Ini 90 darjah. Jadi 180 tolak 90 tolak theta per 2. Saya akan dapat 90 tolak theta per 2 yang berwarna kuning ini. Dan saya tahu juga ini apabila saya permudahkan lagi ini, saya juga dapat 90 tolak theta per 2. Maka segitiga yang berwarna biru ini adalah serupa dengan segitiga berwarna hijau ini. Okey, apabila segitiga biru dan hijau ini serupa, maka nisbah sisi sepadannya mesti sama. Maka nisbah sisi sepadannya adalah sama, iaitu faktor skala dia. Jadi apabila kita buat B per C tambah A adalah sama dengan C tolak A per B. Jadi kita selesaikan, kita dapat macam ini, darab silang. Dan kita dapat B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Dan rearrange, kita akan dapat A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Maka dia mematuhi teorem Pythagoras, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C. Okey, seterusnya saya nak membuktikan trigonometri identity sin theta kuasa 2 ditambahkan dengan cos theta kuasa 2 adalah bersamaan dengan 1. Dia lebih kurang macam konsep teorem Pythagoras, tetapi ini dalam bentuk trigonometri. Jadi, saya mula di sini dengan satu bulatan unit. Katakan saya ada satu titik pada bulatan unit yang bergerak di sepanjang bulatan unit itu. Katakan titik itu berada di sini. Titik itu boleh berada di sepanjang bulatan unit ini. Katakan titik itu ada di sini. Dan saya sambungkan titik ini dengan asalan. Dia akan membentuk satu sudut. Katakan sudut itu bernilai theta. Dan titik ini berada pada koordinat AB. Dan di mana panjang titik ini dengan pusat asalan adalah 1. Sebab dia adalah bulatan unit. Oleh yang demikian, panjang sini adalah A dan panjang sini ialah B. Maka panjang sini ialah A. Dan kita tahu kita akan dapat satu segitiga bersudut tegak. Juga kita tahu nisbah trigonometri sin bagi theta adalah sisi bertentangan dibahagikan dengan hipotenus. Di mana kita dapat sin theta sama dengan B bahagi 1. Iaitu B bahagi 1 kita dapat B. Cos bagi theta iaitu sisi bersebelahan dibahagikan hipotenus A per 1 sama dengan A. Jadi B adalah bersamaan dengan sin theta dan A adalah sama dengan cos theta. Dan juga kita tahu menurut teorem Pythagoras, A kuasa 2 ditambahkan dengan B kuasa 2 sama dengan 1 kuasa 2. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan 1 kuasa 2. Dan juga kita tahu A adalah cos theta dan B adalah sin theta. Kita gantikan nilai A dengan cos theta, B dengan sin theta, kita akan dapat macam ini. Dan kita permudahkan, kita akan dapat cos theta kuasa 2 tambah sin theta kuasa 2 sama dengan 1. Which is sama
dengan sin theta kuasa 2 tambah cos theta kuasa 2 sama dengan 1. Maka terbukti trigonometri identity ini betul. Sin theta kuasa 2 ditambahkan dengan cos theta kuasa 2 sama dengan 1. Seterusnya kita nak membuktikan formula matriks songsang bagi matriks 2 darab 2. Jadi formulanya adalah 1 per A ditolak BC, D negatif B, negatif C, A. Ini adalah formula bagi matriks songsang bagi suatu matriks 2 darab 2. Okey, diberi matriks F, A, B, C, D dan matriks songsang bagi F adalah P, Q, R, S. Maka hasil darab matriks F dengan matriks songsangnya kita akan dapat matriks identity. Okey, jadi kita darab A, B, C, D didarabkan dengan P, Q, R, S. Kita dapat 1, 0, 0, 1. Dan kita selesaikan pendaraban matriks ini. Kita akan dapat AP tambah BR, AQ tambah BS, CP tambah DR, CQ tambah DS sama dengan 1, 0, 0, 1. Dan kita samakan, kita akan dapat 4 persamaan. AP tambah BR sama dengan 1. AQ tambah BS sama dengan 0. AQ tambah BS sama dengan 0. CP tambah DR sama dengan 0. CQ tambah DS sama dengan 1. Jadi di sini kita nak tahu apakah nilai P dalam sebutan A, B, C, D ini. Jadi kita boleh gunakan persamaan yang pertama dan persamaan ketiga untuk mencari nilai P dalam sebutan A, B, C, D dan juga nilai R dalam sebutan A, B, C, D dengan menggunakan persamaan yang pertama dengan persamaan yang ketiga. Okey, di sini kita ada AP tambah BR sama dengan 1. CP tambah DR sama dengan 0. Okey, jadi kita nak cari nilai P, maka kita kena hapuskan R. Okey, di sini untuk hapuskan R, kita darab dengan D. Sini kita darabkan dengan P. Okey, maka kita akan dapat ADP tambah BDR sama dengan D. Yang ini BCP tambah BDR sama dengan 0. Okey, ini adalah persamaan yang pertama. Ini adalah persamaan yang kedua. Maka persamaan yang pertama ditolakkan dengan persamaan dengan yang kedua. Kita akan dapat. Jadi kita boleh hapuskan di sini. BDR tolak BDR 0. Jadi ADP tolak BCP sama dengan D tolak 0, D. Okey, kita nak P sahaja. Jadi kita faktorkan P. Jadi AD tolak BC sama dengan D. Dan P kita dapat sama dengan D per AD tolak BC. Okey, kita dah dapat P. Seterusnya kita akan cari nilai R pula dalam sebutan A, B, C, D. Okey, kita dapat AP tambah BR sama dengan 1. CP tambah DR sama dengan 0. Jadi yang ini kita nak hapuskan P. Jadi yang ini kita akan darabkan dengan C. Yang ini kita akan darabkan dengan A. Kita akan dapat ACP tambah BCR sama dengan C. ACP tambah ADR sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Jadi kita buat persamaan kedua. Ditolakkan dengan persamaan yang pertama. Maka kita akan dapat di sini 2 tolak yang pertama. Jadi yang ini habis. Jadi ADR tolak BCR sama dengan 0 tolak C. Kita dapat negatif C. Okey, faktorkan R. Kita dapat AD
tolak BC sama dengan negatif C. Dan kita dapat R sama dengan negatif C per AD tolak BC. Okey, kita dah dapat P dalam sebutan ABCD. Juga kita dapat R dalam sebutan ABCD. Seterusnya kita nak cari Q dan S. Kita akan gunakan persamaan yang kedua dan juga persamaan yang keempat. Cara yang sama. Jadi kita buat juga persamaan yang kedua. AQ tambah BS. AQ tambah BS sama dengan sifar. CQ tambah DS sama dengan 1. Okey, kita nak hapuskan S dahulu. Jadi, yang ini kita darabkan dengan D. Bawah ini kita darabkan dengan B. Okey, kita akan dapat ADQ. Kita dapat ADQ tambah BDS sama dengan sifar. Ini kita dapat BCQ tambah BDS sama dengan B. Jadi kita dapat persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Jadi persamaan yang pertama ditolakkan dengan persamaan yang kedua. Okey, jadi kita akan dapat. Ini hapus. Habis. ADQ tolak BCQ. Sama dengan sifar tolak B adalah negatif B. Jadi faktorkan Q dapat AD tolak BC sama dengan negatif B. Dan Q adalah sama dengan negatif B per AD tolak BC. Okey, jadi kita dapat Q. Seterusnya kita nak nilai S pula. Jadi AQ tambah BS sama dengan sifar. CQ tambah DS sama dengan 1. Okey, di sini kita nak hapuskan Q, maka kita darabkan dengan C. Ini darabkan dengan A. Jadi ACQ tambah BCS sama dengan sifar. ACQ tambah ADS sama dengan A. Jadi kita dapat ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Okey, jadi di sini persamaan kedua tolak persamaan yang pertama. Jadi di sini hapuskan ACQ. Jadi 2 tolak 1 maknanya ADS tolak BCS sama dengan A tolak sifar A. Jadi faktorkan S, kita dapat AD tolak BC sama dengan A. Dan S sama dengan A per AD tolak BC. S sama dengan A per AD tolak BC. Jadi kita dapat juga Q dan juga S. Dapat Q dan juga S. Dan kita tahu matriks songsang bagi F adalah PQRS. Jadi kita gantikan P yang kita dapat tadi. P dengan nilai ini. D per AD tolak BC. R dengan negatif C yang ini. Dan Q dan S seperti berikut. Maka kita dapat macam ini. Seperti ini. Kita gantikan P dengan nilai ini yang kita dapat tadi. Dan seterusnya kita boleh faktorkan. Faktorkan 1 per AD tolak BC. Maka terhasillah matrik songsang. Formulanya bagi matrik songsang bagi matriks F ini. Jadi kita dah buktikan matrik songsang bagaimana kita dapatkan formula bagi matrik songsang. Okay, seterusnya kita nak buktikan secara visual bagaimana rumus luas suatu bulatan iaitu pi j kuasa 2 dapat dibuktikan secara visual. Okey, ini adalah pembuktian biasa yang pernah awak tengok di mana satu bulatan itu kita akan potong, kita akan pecahkan kepada beberapa bahagian yang sama besar.
Jadi kita akan susun balik seperti ini. Dan semakin kecil kita potong, semakin menghampiri bentuk segi empat apabila kita potong. Jadi kita boleh tengok di sini. Apabila saya potong dia dengan semakin kecil dia punya bahagian, dia akan membentuk segi empat tepat apabila saya susun seperti ini. Jadi semakin kecil saya potong, semakin menghampiri bentuk segi empat. Semakin kecil saya potong, semakin menghampiri bentuk segi empat. Di mana panjang di sini, mewakili jejari bagi bulatan ini. Jejari. Jadi yang ini ialah J. Dan panjang di sini mewakili separuh lilitan bulatan. Separuh lilitan bulatan, iaitu pi J. Satu lilitan bulatan ialah 2 pi J. Maka separuh dibahagikan dengan 2 pi J. Jadi apabila kita nak cari luas ini, apabila kita susun ini, J didarabkan dengan pi J, kita akan dapat pi J kuasa 2, which is mewakili luas bulatan. Jadi ini adalah pembuktian yang biasa. Pembuktian biasa awak tengok bagi membuktikan rumus luas bulatan. Okey, selain pembuktian cara biasa bagaimana nak mencari luas bulatan, saya juga akan tunjukkan cara yang kedua bagaimana kita nak membuktikan luas bulatan ini, formulanya. Okey, kita ada satu bulatan. Jadi saya akan pecahkan dahulu kepada beberapa bulatan yang mempunyai nilai yang sama jarak dia di sini. Kalau kita tengok di sini, saya bahagikan kepada 10 bahagian bulatan yang kecil. Okey, saya bahagikan kepada 10 bahagian. Dan apabila saya potong di sini, katakan saya potong di sini, dan saya akan susun balik ini, dia akan jadi seperti ini. Apabila saya potong, saya susun balik. Yang di luar ini mewakili strip yang panjang. Lepas tu yang kedua, strip yang kedua, dan seterusnya sampailah yang akhir sekali saya susun seperti ini. Dapat seperti ini. Okey, ini kalau saya bahagikan kepada 10 bahagian saja. Ini kalau saya bahagikan kepada 10 bahagian saja. Katakan saya bahagikan lagi kepada 20 bahagian seperti ini. Dia akan jadi semakin kecil dan semakin jelas. Dia punya bentuk ini seperti segitiga. Jadi ini 20 bahagian. Katakan saya bahagi lagi kepada 100 bahagian, makin jelas kita nampak, makin jelas kita nampak dia bentuk segitiga. Ini kalau saya zoomkan di sini, nampak di sini dia sebenarnya membahagikan kepada bahagian. Ya, apabila kita potong, kita gunting itu kepada setiap bahagian itu, kita akan dapat bentuk seperti ini. Dapat bentuk seperti segitiga. Katakan saya kecilkan lagi bahagian dia, kita akan dapat bentuk seperti segitiga. Ini 200 bahagian. Saya rasa ini ada 200 bahagian. Nampak di sini bentuk segitiga. Di mana panjang sini, panjang tinggi lah. Tinggi di sini adalah sama dengan jejari bagi bulatan ini. Dan tapak di sini, panjang tapak ini mewakili lilitan bulatan. Ini adalah jejari. Dan ini adalah lilitan bulatan, iaitu 2 pi J. Ini adalah J. Dan itu adalah 2 pi J. Dan kita tahu untuk mencari luas segitiga ini adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. 1/2 darab tapak darab tinggi dapat 1/2 darab J didarabkan dengan 2 pi J. Permudahkan dia, kita akan dapat buktikan luas bagi segitiga ini adalah pi J kuasa 2, which is sama dengan luas bulatan ini. Maka terbukti luas bulatan itu adalah pi J kuasa 2.
Okey, jadi inilah simulasi bagi pembuktian kita buat lagi. Kita potong secara bulat dan kita susun seperti ini. Dan kita tahu yang ini adalah jejari dan yang ini adalah 2 pi J. Jadi 1/2 darab jejari J darab 2 pi J, kita akan dapat pi J kuasa 2. Jadi sekian dahulu daripada saya perkongsian bagaimana nak membuktikan beberapa rumus yang biasa awak gunakan. Diharap perkongsian saya ini dapat menarik minat awak mendalami lebih mendalam berkaitan matematik dan menjadikan matematik itu suatu yang menyeronokkan. Sekian dahulu, sekian terima kasih. Assalamualaikum, wassalam, bye-bye.